Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Amri. Okay, kita sambung so last hari tu dah sampai kepada pencairan. Okay. Jadi hari ni saya nak terus kepada penetralan lah. 3.4 penetralan. Nanti kita tengok dalam modul awak. Okay, penetralan acid dan base. So masuk penetralan, tindak balas antara acid dan base untuk memastikan garam dan air sahaja. Okay, contoh asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida. So asid dengan base kat sini dengan alkali. Okay, asid dan alkali. Okay, menghasilkan garam, natrium klorida dan air. So ini penetralan menghasilkan garam dan air. Okay, seterusnya asid sulfurik dan zinc oxide. Macam ni alkali. Okay, sebab dia larut. Zinc oxide base tak larut, tapi bila dengan asid dia bertindak balas. Okay, so dua tindak balas ni walaupun satu dengan alkali, satu dengan base yang tak larut, okay, dia akan menghasilkan garam dan air sama. Kita belajar dalam sifat asid hari tu, sifat kimia asid. Okay, so apa yang berlaku dalam proses penetralan? Ion hidrogen daripada asid bergabung dengan ion hidroksida daripada base untuk menghasilkan molekul air. Kalau kita masih ingat dalam bab termokimia kan, apakah maksud kadar tindak balas penetralan? Bla bla bla, apabila 1 mol hidrogen bergabung dengan ion hidrogen menghasilkan 1 mol air. Macam itulah lebih kurang kan. Okay, so itu apa yang berlaku dalam penetralan. Ion hidrogen daripada asid dengan ion hidroksida daripada base menghasilkan molekul air. So ini namanya persamaan. Siapa boleh jawab? Abel tak ada ni, Abel? Tak ada. Tak ada. Persamaan apa ni, kelas? Ya. Persamaan apa? Persamaan apa? Seorang pun tak tahu. Hai, nak exam dah ni. Persamaan apa ni? Ni daripada sini, dua-dua ni kita boleh buat ringkaskan kepada persamaan ni. Apa nama persamaan tu? Dua atas tu persamaan kimia seimbang, persamaan penuh. Okay. Ionik. Persamaan tak ada ionik, persamaan ion saja. Okay, yang menunjukkan ion-ion yang terlibat kan. Okay. So dalam kehidupan seharian, aplikasi penetralan seperti pertanian, sebut batu kapur, kalsium oxide ataupun kalsium karbonat dibakar, daripada kayu yang dibakar digunakan untuk menetralkan tanah bauxit. Okay. So kat sini kita nak neutral balik sebab nak tanam benda lain pula. So kita gunakan sebut kapur. So bila dengan asid, ia menjadi neutral. Okey, sama juga baja kompos digunakan untuk menetralkan tanah berbase. Okey, dalam industri, kapur kalsium oxide digunakan untuk menetralkan sisa-sisa berasid dari kilang. Okey, dari amonia menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam getah. So kita dah buat eksperimen penggumpalan latex kan, kita masukkan larutan amonia.
Okey, dalam bidang kesihatan. Okey, ubat gigi. Okey, jadi sengatan tubuh tu bersifat alkali. Jadi macam nak jutrakan, ni first aid lah. First aid kits, andai kata kita tak ada ubat. Bila dah kena sengat tebuan, kita ambil ubat gigi. Jangan sorry. Ubat gigi pula. Sengatan tubuhan bersifat alkali. Jadi kita tak boleh gunakan ubat gigi. Sebab ubat gigi pun alkali. Jadi kita gunakan cuka yang bersifat asid. Okey. Ubat gigi ni untuk menentukan asid dalam mulut kita. Lepas tu kena gosok gigi sebab tindakan bakteria dia akan menghasilkan asid. Silap tu ni ya. Okey. So ada satu kaedah dinamakan kaedah pentitratan. So penetral ni adalah proses. Awak kena bezakan. Okey. Ya. Kat dalam buku ditulis natrium hidrogen karbonat digunakan untuk merawat sengatan lebah yang beresid. Oh, terbalik Tak tahu, dia cakap kat sini sengatan lebah beresid. Buku apa tu? Buku modul kita. ya, tingkatan 4. Modul kita. Okey. So slide salah sebab tu macam pelik juga tadi Tebuan. Okey, tak apa. Itu kita double check balik. Sebaik ada siapa tadi? Presiden Siapa nak masuk ni? Ya. Oh, tak ada yang masuk. Oh, raise hand. Oh, sekarang ada bunyi raise hand. Tak sempat nak explore. Okey, terima kasih raise hand. Nanti kita tengok balik yang tu. Okey, tapi rasanya kalau modul tu dah betul lah tu. Mungkin slide salah jika aku buat pembetulan lah. Kapan tadi? Kaedah Okey, dah hilang yang cikgu tulis tadi. Penetraan tu adalah proses. Awak kena bezakan. Okey, kalau ditanya apakah nama proses penetraan. Pentitratan ni nama untuk kaedah. Okey, so malangnya lah awak tahun lepas tak sempat buat eksperimen ni dengan cikgu Adeline. Okey, jadi teknik di mana asid dengan isi padu tertentu. Apa maksud pentitratan? Suatu teknik ataupun kaedah di mana kita tahu isi padu asid tu ditambah ke dalam larutan alkali yang kita tahu isi padu tetapi tidak ketahui kepekatan bila belit-belit tak senang ceritanya ini pun macam belit-belit baca balik teknik mana asid. Betul lah. Dengan isi padu tertentu ditambah ke dalam larutan alkali yang diketahui isi padunya tetapi tidak diketahui kepekatannya. Itu pun pening juga tu. Kita tengok contoh macam ni. Okey. Jadi kita sekarang ada contohlah 50 cm padu NaOH berkepekatan 1/0 mol. Okey, ini kita masukkan asid HCl tidak tahu kepekatan. Itulah maksudnya kat bawah tu biasanya kita tahu dua-dua. Kita tahu kepekatan, kita tahu isi padu. Asid, kita boleh cari isi padu yang digunakan. Okey, bila melalui proses pentitratan tu, kita tahulah macam mana nak dapatkan isi padu asid. Dah dapat isi padu asid, kita akan dapat cari kepekatan dia. Macam tu. Dan ada juga diubah, kepekatan asid kita tahu. Contoh 1/0. Tapi isi padu sini, kepekatan sini tak tahu. Jadi kita boleh cari juga dengan menggunakan kaedah pentitratan acid base. Macam mana? Okey, sebab pada takat akhir kita dapat satu pemerhatian. Pemerhatian yang dapat lihat dari penunjuk yang kita gunakan. Okey, sebagai contoh kat sini
Digunakan metode Jingga. Okay, metode Jingga. Kalau kita phenolphthalein bila dimasukkan dalam ni jadi pink. Kalau phenolphthalein. So apabila kita titratkan dengan asid, pada satu takat dipanggil takat akhir, pemasuk takat akhir, ion hidrogen sama dengan ion hidroksida. So apa yang berlaku kat situ dah neutral. Bila neutral daripada pink ni, dia berubah jadi tanpa warna. Ini kalau phenolphthalein lah, sebab cikgu akan tunjuk video phenolphthalein jadi. Tanpa warna. So kita stop alirkan asid. Jadi kita boleh kira kepekatan asid kat situ. Dah dapat kepekatan asid, kita pun kira melalui rumus yang kita akan jumpa sekejap lagi untuk mendapatkan nilai M, molarity. Nampak macam susah sebab tak buat eksperimen. Jadi kita akan tunjuk dia punya itulah. Dia punya apa simulasi. Okay, simulasi. Okay. Baiklah, ada simulasi ni. Form 4. Oh, ni index. This is a beaker of an alcohol. Terus kepada titratan. Acid is neutralized when an alkali is added to it. When an acid is added to an alkali, salt and water are produced. This reaction is called the neutralization reaction. The acid is said to be neutralized when all hydrogen ions from the acid combine with the hydroxide ion from the alkali. Okay, nampak tadi pada asalnya awal-awal tu kita ada ion-ion berasingan, ion hidrogen daripada asid, okay? Kemudian ion-ion hidroksida daripada alkali ataupun base. So pada takat akhir tadi, bila dah berlaku peneutralan, kesemuanya dah bergabung bentuk molekul air, H2O lah. Okay. So inilah dia pentitratan. Hydration is a quantitative analysis method to determine the volume or the concentration of an acid. Okay, jadi kat situ pentitratan ni adalah berguna untuk mencari kepekatan ataupun isi padu asid yang perlu untuk meneutralkan alkali di bawah ni. To be neutralized by into an alkali measured with alkali then is accurately measured and transferred into a conical flask using a pipette. How can we tell the exact point when all hydrogen ions present are neutralized? The point when all hydrogen from an alkali combined with hydrogen ion from an acid form water molecules is called endpoint. Since both the reactants and products formed are colorless, we can only determine the endpoint with the help of an acid-base indicator. Alright. Jadi katanya sebab produk tu adalah tanpa warna. Jadi kita perlukan satu penunjuk. Contoh kat sini phenolphthalein. So phenolphthalein dalam keadaan alkali dia berwarna pink. Dalam keadaan asid dia tanpa warna. Dalam neutral juga dia tanpa warna. Kita akan tengok eksperimen tu. Let's carry out an Okay, so ini seolah-olah kita buat dalam makmal lah. 1.0 mole cubic decimeter hydrochloric acid and 25.0 Okay, determine the endpoint, takat akhir pentitratan. Okay, apa maklumat yang kita ada kat sini? Okay, kita ada untuk asid kita ada kepekatan 1 mol.
Okay. Lepas tu, kita ada maklumat lengkap untuk alkali kan. Kat situ. Alkali kita ada 25 cm padu. Okay, cikgu conteng sikit. Okay, nampak kat situ. So, cikgu highlightkan maklumat yang kita ada. Kita ada untuk asid. Okay, untuk asid kita hanya ada M. Molarity 1.0 mol per dm padu. Untuk sodium hydroxide iaitu NaOH, kita ada, ini adalah B, ini ada M. Okey, jadi untuk alkali selesai, kita dapat M, kita ada V. Sekarang kita nak tentukan berapa isi padu yang diperlukan. Jadi kena gunakan titration. So macam mana caranya? Jom kita saksikan. To a cubic centimeter of 1.0 mole per cubic decimeter sodium hydroxide. Click on the button. Okay, so maksudnya kat bawah ni kita tahu. M kita tahu, V kita tahu. Kat atas kita hanya tahu M saja, kepekatan. Kita tak tahu ke isi padu yang diperlukan. Jadi kita pun There is another method to determine the endpoint of silap utilization. ke? Let's carry out an activity. Alah, Determine the endpoint. sekejap tersilap. Okay, itu. Okay, first step. Kita masukkan asid dalam burette. Tap a 50 milliliter burette to a retop stand. Place a filter funnel and open the stop cock. Rinse the burette twice with 5 cubic centimeter of hydrochloric solution. Okey, disebabkan kita nak masukkan asid ke dalam burette ini, jadi kita bilas pun dengan asid untuk memastikan tiada bahan-bahan lain lah melekat kat situ. Okey. Close the stop cock. Alright. Dan kita bilas. Burette with 50 cubic centimeters of hydrochloric acid. Open the stop cock to fill the tip of the burette with Okey, kita hydrochloric buang dulu solution and to remove bubbles. untuk mengelakkan ada bubble kat situ. Under the burette. Now, the burette is ready to be used. Okey, burette dah selesai. Kita masukkan 50 cm padu tadi, tapi tak semua digunakan. Tak semua asid yang dimasukkan tadi digunakan. Okey. Sekarang kita sediakan pula NaOH. Okey, NaOH kita tahu isi padu dia, jadi kita ambil 25 cm padu. Okey, so mula-mula memang kena bilas juga. Okay, bilas juga dengan NaOH. Tadi kita pun menggunakan pipette. Pipette di makmal kita style ada boleh macam jam. Kita tarik. Ini pattern lama. Okay. So bila dah sampai kat sini, ini menunjukkan 50 cm padu lah. Sengkatan tu. Itu lebih kepada kaedah untuk pipette. Okay, dan kita masukkan sejumlah tadi 25 kan, 25 cm padu NaOH. So sekarang kita nak mulakan proses pentitratan. Jadi pentitratan kat bawah ni ready, kita titratkan dengan asid. Jadi kita mulakan proses pentitratan dengan mengambil bacaan awal burette. Okay, bacaan awal burette. So burette perlu ditulis 2 titik perpuluhan 6. Bagaimana awak belajar dalam kertas 3. Burette 2 titik perpuluhan. Okay, bagaimana contoh kalau awak baca sini nampak tu 10. Okay, burette ni bacaan dia ke bawah. Dia kosong ke atas. Okay, dia semakin bertambah.
Jadi bacaan dia kat situ bukannya 11 point something sebab dia ke bawah kan. Jadi 10.9. Okay. So nak tulis perlu tulis 10.90. 2 titik perpuluhan. 90 cubic centimeter. The initial reading does not need to be at 0. Tak semestinya pada kosong Cubic centimeter sodium hydroxide solution in a clean conical flask. Add 3 drops of the non-fluid. Okay, jadi kita masukkan penunjuk phenolphthalein, dia akan berwarna pink. Flask on the white tile. Okay. Only color changes can be observed. So diletakkan atas kertas putih ataupun jubin putih untuk melihat dengan jelas perubahan warna lah. Then place it under the burette. Carefully turning the stop cock. Add small amounts of hydrochloric Okay, acid jadi to the kita flask. perlukan Continuously buka benda ni, burette ni perlahan-lahan, kecil-kecil je. So awak tengok pengaliran dia slow, jangan terlalu laju. Okay. This is the end point of the titration. Okay, so semasa petitan tadi, slow-slow kita masuk asid, kita goncang sikit. Dan kita perhatikan, daripada warna pink, bila dah hampir tukar warna tu, bertukar kepada colourless tanpa warna, hati-hati. Sebab kena stop dengan cepat-cepat. Bila tanpa warna je, kita terus stop. Ni sini. Kita tutup balik stop code ni. Tutup dan kita ambil bacaan akhir. Tadi 10.90. Sekarang bacaan akhirnya 35.30. Okay, jadi daripada situ kita boleh kira isi padu asid yang diperlukan. 35.30 tolak 10.90 bacaan awal tadi. Volume reading of the burette in your notebook. Calculate the total volume of the titrating solution that has been added. Record the initial and the Okay. final burette readings. Then read the observation table. Okay. The check button. We're done. Jadi kita kena buat 3 kali 2 ulangan, maksudnya 3 kali eksperimen lah. Dan kita ambilkan kita ambilkan purata average. So tapi nampaklah lebih kurang 25 kan, 30.5, 25. Ini pun lebih kurang 25. Okay, so Now, nampak situ. calculate the average Okay, semua lebih kurang 25. Jadi kita kena totalkan semualah. Tambah 25, tambah 25.2, tambah 25.00, bahagi dengan 3 kali bacaan tadi, 3 kali ulangan, bahagi 3 lah. Okay, bahagi 3. So kita dapat average-nya 25.07. Jadi inilah isi padu asid yang perlu untuk meneutralkan 25 cm padu NaOH tadi. Jadi ini adalah titratan. Bertujuan untuk mengira sama ada kepekatan ataupun isi padu asid. Ya. Okay, boleh imagine tak? Boleh kita terus pada soalan pengiraan lah kejap lagi. There's another Okay, ni computer interface. can use a pH meter attached to a computer interface. Okay, jadi kita terus kepada modul awak. Ataupun kita ke slide dulu. Okey, jadi ada satu pengiraan formula yang mudah untuk menyelesaikan masalah peneutralan. Okey, iaitu MA VA per MB VB sama dengan A per B. A acid, B base ataupun alkali lah. Jadi sini M awak dah tahu kepekatan, V isi padu. Sebelah kiri M dengan V saja. Apa maksud A ni? A adalah pemalar asid, pemalar di hadapan asid lah, di persamaan pemalar asid. B pemalar
base. Okay, so kita tengok kat sini soalannya. 50 cm padu acid. So ini V. VA lah. 0.5. Ini M untuk acid. Bertindak balas dengan 25 larutan nitroksida. Jadi ini VB. Okay, so dia nak apa? Jadi dia nak apa yang tak ada kat sini adalah MAVA MB. Tak ada. Jadi apa-apa pun kena buat dulu persamaan. Okay, persamaan kimia seimbang. Jadi kena tahu persamaan kimia seimbang. Jadi asid hidroklorik tambah dengan NaOH, NaCl tambah H2O. Sudah balance lah. Jadi perhatikan pemalar kat depan semuanya satu kan. Jadi MA tadi 0.5, VA 50, MB kita nak cari, VB kita ada 25. Rujuk ni soalan kat atas Pemalar bagi asid. Pemalar bagi asid 1/1 lah tadi. Kalau asidnya 2, kena letak 2 lah dekat atas. Okey, jadi kita selesaikan. Maka kita dapat MB 25 sama dengan di sini kan. Pergi sini. Sama dengan 0.5 darab 50. Jadi MB sama dengan 0.5 darab 50 bahagi 25. Okey, siapa ada kalkulator? 0.1 kot. 0.1 kot. Kita cek jawapan. 1. Silap mana ni? 1. 1 sila kira 1 dah guna kalkulator Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok kat situ dalam slide tu kiraan dia panjang sikit. So kita gunakan formula terus. So kena hafal lah formula ni. Formula ni kena hafal. MAVA per MBVB sama dengan A per B dan perlu ada persamaan kimia seimbang. Awak tak dapat ini, apa kesan dia? Efek kepada yang ni lah. Okay. Katakanlah tadi NaOH 2 NaOH kan, awak buat 1. Jadi salah lah ratio dia. Kita akan tengok contoh lagi. Ada tak contoh lain? Apa dah ada ni? Alright. Tak ada jawapan pula. Tak boleh padam. Iris all in. Tak boleh. Oh, maksud dia dah permanent pula itu ni. Pergi save pula. Tak apa. Kita tengok abaikan yang kiraan yang dah ada tu. 25 cm padu asid meneutralkan. Jadi ini adalah VA. Ini VB. Ini milik base kan, alkali. Jadi ini adalah MB. Jadi mestilah dia nak kemolaran. MB tak ada, MA tak ada kan. Okay, formulanya ini MAVA per MBVB sama dengan A per B. Dan nampak ini persamaan kimia seimbang. Kalau tak dapat yang ni, awak pergi buat 1/1 juga ini. Katakanlah awak buat 1/1 jadi salah lah. Jadi apa yang penting kat sini persamaan kimia seimbang. Tadi 1/1 kan. Tengok contoh tadi koefisien dia 1/1. Sekarang pemalar bagi B iaitu base sini adalah 2. Jadi
Kalau salah persamaan, maka salahlah kiraan awak. Jadi kat situ, kira-kira dapatlah 0.1. Okay. Okay, sama-sama. Kita masukkan dalam nilai. Formula tak payah tulis pun tak apa. Tapi nak bagi awak ingat lah. Mungkin ada yang tak ingat. A per B. MA ada tak? MA? Molarity of acid. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. So kena cari kan? VA berapa VA? Volume of acid. Telur je awak. Apa tu? 100. 100. Okay, MB. 0.04. Alright. Bagus. VB. Kenapa tak ada maklumat? Tak ada kan? Tak cukup maklumat kan? Tak. Jadi boleh tak kira? Okay, so dia tak ada. Okay, baiklah. Mungkin soalan ya. Okay, yang ni. K50 ini MVB, MB, ini ada asid farik, maka ini adalah MA. Jadi MA, VA, MB, VB sama dengan A per B. Mesti ada dulu persamaan. Okay, asid sulfurik dengan kalium hidroksida, jadi K2SO4 tambah air. So apa yang perlu dibalancekan? 2KOH. Jadi koefisien untuk alkali adalah 2. Ini. Jadi A untuk asid 1. Sini 1. Tak payah tulis 1 tu. 1 per 2. MA tadi 1, VA tadi kita nak cari MB. MB adalah 0.450. Okay. So 2 darab VA sama dengan 0.4 darab 50. Okay. Berapa? Kalkulator. 0.4 darab 50 bahagi dengan 2. Dapat 10 cikgu. 10. Okay, so dah faham guna formula tu. Okay, kita tengok sepintas lalu soalan subjektif. Nampakan jenis tindak balas yang berlaku dalam kelangkun itu? Siapa nak jawab? Tindak balas. Sorang. Senyap pula. Tindak balas. Namakan tindak balas je. Tindak balas pentiteratan. Baru je bagi amaran tadi. Pentiteratan tu kaedah. Penetralan. Okay, nampak? Pentiteratan Pentiteratan adalah kaedah. Okay. So kita gunakan apa? Phenolphthalein. Okay, phenolphthalein. Okay, kita jawabnya lah. Tadi dah salah dah seorang. So ni adalah penetralan. Persamaan kimia seimbang. Ini apa? HCl. Jadi mudah je kalau HCl ni. Sebab dia koefisien dia satu-satu. Jadi NaCl tambah H2O. Nyatakan perubahan warna bagi lautan kelangkung itu apabila takat akhir pentiteratan dicapai. Seorang jawab.
Seorang jawab. Jernih. Nah, Tiada warna. jernih. Okey, salah. Ada jawapan lain? Oh Allah. Ish. Ya, ada jawapan lain? Come on. Hai, cepatlah. Tidur ke ni? Perubahan. Berulang kali cikgu mention. Kalau perubahan mesti bagi tahu apa kelas? Sebelum masa lepas. Siapa jawab tu? Amri. Amri. Sebelum dan selepas. Tadi sebelumnya warna apa tadi? Kalau phenolphthalein dalam alkali. Merah jambu. Merah jambu. Okey. Jadi larutan. Salah soalan. Larutan merah jambu bertukar kepada Tidak tanpa berwarna. tanpa warna. Jangan jernih. Okay, tanpa warna. Jernih tu dia kepekatan warna. Kalau biru jernih, kuning jernih kan. So sekarang tanpa warna. Kalau perubahan mesti kita sebelum dan selepas. Okey, 20 cm padu asid hidroklorik. Jadi ni adalah VA ke MA ke apa ni? Apa ni? Asid. Jadi VA. VA. Kita ada VA. Kita nak MA. Kita ada ni ada dua. Okey, senang. Jadi MA kita nak cari, VA maklumat kat sini 20. Okey, per MB. MB mana MB? Ini dia MB 0.1. VB, volume of base 25. Coefficient dia tadi 1. Okay, so dapatlah MA darab 20. 0.1 darab 25. Okay. 25 darab 0.1 bahagi 20. Berapa? 0.1 darab 25 bahagi 20. Berapa? 0.125. 0.125 mol per dm padu. Okey. So itu saja untuk penetralan lah. Dah cukup tu kan. Nanti awak boleh jawab lah dalam modul kita tengok. Okey, so awak boleh baca balik yang ni semua. Okay, aplikasi. Okey, ni nanti kita tengah rekod ni. Nanti awak rujuklah balik nanti untuk jawapan-jawapan ni Okey, ni aplikasi titratan. Okey, ni eksperimen titratan. Okey. Jadi ini adalah latihan. Okey. Tak buat lagi kan? Tak buat lagi kan? Tak, okey. Jadi sekarang kita ada cikgu sebab awak kena buat baru boleh test faham ke tidak Jadi sekarang masing-masing free kan? Tengah free, awak terus buat latihan ni. Okay, terus buat latihan ni. Then okay, tak tahu, tak pasti muka surat sama tak. Sekarang 142 ke? 142 ke? 136. Okey, tak sama. Tapi soalan sama tak? Sama. Okey. So 136 muka awak Jadi sekarang awak ambil masa yang ada ni terus buat latihan 1, 2, 3 ni. Dan 4. Betul tak? Sampai 4? Sama? Sama ke? Sama. Sama, okey.
So jangan tangguh-tangguh, terus buat. Siapa yang dah siap, awak snap, hantar ke Telegram cikgu, boleh? Nanti kita akan bincang. Ambil masa tu bincang, mungkin sekejap lah nanti. Kita akan discuss dalam grup lah. Okay, sebab... Hantar dalam grup Telegram tu hantar kat grup. Tak kisahlah. PM pun tak apa. Kau tak nak orang tiru jawapan, PM je lah. Sebab kalau kat WhatsApp dia dia compress sikit. Boleh, WhatsApp pun boleh, cuma nanti masa cikgu nak tunjuk penandaan tu, betul salah tu, dia tak cantik, gambar pecah-pecah. Okay, mesti faham kan. Kalau Telegram, awak pilih file, dia akan jadi gambar asal. Senang nanti nak tunjuk. Terpulang lah kalau tak faham yang Telegram tu, WhatsApp pun tak apa. Kalau tak jelas, cikgu suruh hantar balik. Okay? Jadi jangan tangguh, terus buat pasal pencerahan ni sebab ni sangat penting. Sangat penting nak faham garam nanti. Okay, nanti ada lagi bab garam berkait dengan pencerahan ni. Okay, boleh kita tak sampai sejam pun tadi, mula pun dah lambat. Jadi ada masa ni 4 soalan je pun. So 4 soalan ni dalam setengah jam boleh siap. Okay, dah siap, hantar kepada cikgu. WhatsApp ke Telegram pun tak kisah. Nak email pun tak ada masalah. Okay, jangan hantar guna medium lain, sudahlah. Okay, ada apa-apa soalan? Tanya untuk pencerahan? Ada tak? Cikgu, Yes. yang soalan satu tu kan, Soalan satu. dia bagi jisim atom relatif tu kenapa? Sekejap. Biasa kalau bagi jisim atom ni, dia mesti berkait dengan okey. Sebab mol ni dia nak tukar mol ke gram kan? So ingat mol ke jisim, kita buat apa itu? Kalau mol ke jisim je mesti darab nombor jisim molar kan? Patah balik bahagi jisim molar. Sebab tu dia bagi jisim molar. Dia bagi tu sebab kena gunalah. Okay. So lain-lain tu guna MEVA tadilah. Okay. Cuba dulu Okay, cuba dulu sebab kalau tak cuba memang susah nak dapat, nak tahulah kat mana masalah dia. Okay. Lagi ada lagi soalan lain? Cikgu ajar guna formula je tadi. Ada kaedah yang biasa kita guna. Tapi cikgu ajar yang formula lebih mudah. Okay, ada lagi soalan lain? Ni ambil masa setengah jam, cuba buat 1 hingga 4. Terus WhatsApp ataupun Telegram cikgu lah. Okay, lain-lain? Ada 13 orang. Senyap pula. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, so kita tengok berapa ramai Hadijah. Cuba nak snap. Main mani je lah ada. Okay. Kalau tak ada apa-apa, okay, selesaikan kejawab tadi. 4 soalan tu. Dan hantar. Dan teruskan belajar. Belajar di norma baru. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, siapa pula nak bertugas untuk tutup? Ambil berkat untuk tutup kelas kita ini. Siapa? Rosdan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay. Siapkan part 2 hantar, nanti kita ambil masa untuk discuss. Saya akan tunjuklah yang betul, yang salah, yang boleh dibaiki tu. Okay. So terima kasih semua. Okay, kita teruskan perjuangan kita walaupun dugaan macam ni. Okay. Sekian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.